Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada diuzurkan pada mentakhir akan dia. Mentakhir ni melewatkan, mengkemudiankan, gitulah. Takhir ni bahasa Arab, tapi Melayu pun sama dah. Kan ada tak cakap zaman mutaakhir ini? Apa dia? Ada tak cakap bahasa Malaysia? Zaman mutaakhir ini. Faham? So, bahasa buku dah tu. Zaman mutaakhir. Apa mutaakhir? Tak payah dah, kita faham dah. Gitu lah. Yelah, perkataan ni kalau dah kita faham dah, tanya apa makna, payahlah kita nak beri jawapan. Tapi perkataan kita faham lah. Zaman mutaakhir sekarang. Kita faham. Ini mentakhirkan. Mentakhir akan dia, akan sembahyang. Mentakhir ni di dalam hadir. Di dalam hadir. Mentakhir daripada waktunya. Daripada tu bertakluk kepada mentakhir. Mentakhir daripada. Mentakhir daripada waktunya, waktu sembahyang. Dan jika banyak pekerjaan sekalipun. Macam ada sebut minggu lepas, minggu dulu. Awal bicara kitabus salah ni. Ambil faham satu ibarat kitab. Tak sedut mikir nak baca banyak lah. Biar faham satu ibarat kitab. Faham ibarat susunan ayat kitab. Faham satu. Macam hak minggu lepas, minggu terdahulu. Tiada gugur semasa seseorang sekali-kali. Jikalau bersangatan atasnya sakit sekalipun, panjang kita bicara. Tiada gugur kewajipan. Sembahyang dari seseorang sekali-kali. Ada ni. Dan jikalau bersangatan atas sakit sekalipun, selama ada akalnya. Selama akal dia sedar, siuman. Tiada gugur. Tiada gugur tu perkataan apa tu? Macam bicara dah lepas. Tiada gugur kenapa? Kekal kewajipan sembahyang. Kekal lepas sembahyang atas kita orang balik. Kekal kewajipan sembahyang atas kita orang balik.
Sebagaimana kekal kewajipan semayang atas orang balik, begitulah kekal kewajipan atas ibu bapa suruh anak semayang walaupun anak tu bersangatan sakit sekalipun. Faham tak? Bila anak umur 7 tahun, apa yang wajib kita orang balik kerjakan, wajib kita suruh anak kita kerjakan. Kita sebagai orang balik, perkara ni haram kita lakukan. Maka wajib kita pastikan anak kita jangan melakukan perkara haram ni. Walaupun anak kita belum balik lagi 7 tahun saya sebut ni. Kita orang balik, ada kewajipan. Kita orang balik, ada perkara yang diharamkan oleh agama. Kita orang balik. Perkara yang sama. Berkewajipan atas mak ayah, hak wajib atas mak ayah yang balik ni, berkewajipan atas mak ayah. Suruh anak 7 tahun ke atas melakukan kewajipan. Wajib atas ibu bapa. Kita ibu bapa yang balik ni, perkara ni haram kita kerjakan. Maka wajib atas kita ibu bapa pastikan anak kita tidak melakukan perkara yang diharamkan. Umur 7 tahun. Walaupun dia tak ada hukum sebab dia belum balik. Faham tak? Jadi kewajipan semayang tidak gugur, kekal kewajipan semayang selagi akal sedar, bersangatan sakit macam mana sekalipun, begitulah wajib atas ibu bapa pastikan anak umur 7 tahun ke atas mendirikan semayang walaupun dia bersangatan sakit sekalipun. Faham tak hukum ni? Sini bicara tiada gugur sembahyang dari seseorang sekali-kali bagi orang yang cukup syarat wajib. Kita tekan di sini orang balik. Orang balik, orang berakal, mukallaf dipanggil. Tapi biar kita kena faham bahawa tiada gugur kewajipan sembahyang atas kita, mak ayah yang balik. Tiada gugur kewajipan atas mak yang balik, suruh anak sembahyang walaupun bersangatan sakit sekalipun. Sini tiada gugur kewajipan sembahyang atas kita ibu bapa, bersangatan sakit sekalipun selagi berakal. Sama juga, tiada gugur kewajipan atas ibu bapa, suruh anak sembahyang belum 7 tahun walaupun anak tu bersangatan sakit sekalipun. Sebab apa ni? Kita nak melatih anak kita ni membalik nanti. Membalik nanti ni bersangatan sakit tidak gugur cepat semayang ni kamu balik ni. Mula 5 tahun mak ayah kena kena latih, kena didik. Biar apa dia balik, comel dapat perjalanan agama dia. Tiada gugur kewajipan ni atas kita orang balik. Dan anak kita pun akan balik juga nanti. Maka sebelum balik 7 tahun ni dah faham tak? Kenapa 7 tahun wajib kita suruh anak kita melakukan perkara yang diwajibkan atas orang balik? Kenapa kau anak kita 7 tahun wajib kita tegah perkara yang diharamkan atas orang balik? Walau kanak-kanak 7 tahun ni tak ada hukum. Wajib tak ada atas dia. Haram tak ada atas dia. Tetapi kenapa 7 tahun je mak ayah kena pegang lalu dah hukum hakam? Sebab apa? Biar kemah dia balik, kewajipan agama disempurnakan, larangan agama ditinggalkan. Sebab apa? 7 tahun sampai 15 tahun mak ayah pegang sungguh-sungguh. Ini didikan agama. Ini didikan agama. Ini cerita didikan bab amal. Sebelum tu bab ilmu fardu ain samalah. Sebelum balik anak kita, pastikan anak kita beres fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Dia kenal molek agama ni. Jangan faham anak saya khatam Quran. Tak apalah, baca Quran, tadabbur ayat Quran. Baca hadis-hadis, buku-buku hadis. Baca hak ni, gitu je. Itu ke fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Ni mana butanya mak ayah pemahaman agama yang sebenar. Baca Quran pandai, tadabbur ayat Al-Quran. Oh, hebat. Mak ayah ni malam-malam baca satu ayat.
terjemah ayat Al-Quran, tadabbur ayat Al-Quran dengan anak-anak. Hebat ayahmu. Kemudian baca hadis pula. Satu malam baca satu hadis kepada anak-anak. Baguslah. Tapi mana fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf? Persoalannya bukan mak ayah nak ajar pada anak. Mak ayah pun terkadang jahil fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Hak jahil inilah. Dia pun kita ambil Quran, kita tadabbur. Kita ambil hadis Nabi, kita tengok Nabi kata macam mana kelebihan dia. Itu mak ayah hak jahil. Ni mak ayah hak jahil. Mana fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, dan tasawuf. Oh, ni baca Quran lah fardu ain tauhid. Hak ni go. Nak jadi mak ayah tu. Dia melahirkan zuriat yang tidak kenal agama yang sebenar. Ingat baik, kita mak ayah ni. Kita ni mak ayah ni. Jangan nampak mak ayah yang sebelum. Ni kita mak ayah. Mak ayah yang sebelum telah lepas dah. Mereka bersalah. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima doa keampunan daripada anak-anak cucu-cucu. Diampunlah dosa orang terdahulu. Kita bicara yang kita sekarang ni. Tak, sedap tengok dalam FB yang. Tiap-tiap malam baca satu ayat. Baca satu hadis. Kita bawa agama Nabi kepada keluarga kita. Agama Nabi mana? Mana akidah? Dalam Quran ada ayat akidah. Macam mana kita nak urang akidah ayat Quran? Pandai kita? Hanya tengok terjemahan saja. Akhirnya mentafsirkan dengan akal ayat Quran. Nabi kata, "Fala tabawa maq'an minar, man fasara al-Quran bi ra'yihi." Fala tabawa maq'an minar, kata Nabi. Siapa yang mentafsirkan ayat Quran mengikut pandangan akal dia, maka dia telah menempuh. Dia telah menempuh tempat dalam neraka. Ini hak jahil agama. Ini penting belaka ni sebelum anak kita balik. Ilmu, ini bicara bab amal. Itu bicara ilmu, ini bicara bab amal. Ini bicara bab amal. Ilmu beres. Semayang comel, ini amal. Tiada gugur sekali-kali kewajipan kita berapa. Suruh anak kita semayang. Bila anak kita 7 tahun ke atas, walaupun bersangatan sakit sekalipun. Ajarlah macam mana semayang dalam keadaan sakit. Selama ada akalnya. Selama ada akal. Selama akal dia siuman. Minggu lepasnya, melainkan apabila gaib akalnya. Apa gaib? Hilang akalnya. Melainkan bila gaib akalnya, hilang akal. Bersangatan sakit, siapa ke dok kenal orang. Ada? Itu tanya minggu lepas tu. Kita hidup puluh-puluh tahun. Memang dalam kehidupan kita ni adalah kena sakit. Orang panggil apa? Sakit dok gamuk. Ada sakit dok gamuk? Sakit dok gamuk ni mana sakit yang tak boleh nak cerita. Dia panggil apa? Sakit yang terperi. Kan itu? Sakit yang tidak terperi. Sakit yang tidak terperi. Gitu. Adalah. Mungkin sakit yang tidak terperi atas masing-masing itu tak sama. Tapi adalah. Sakit yang teramat. Mana kita kata mati dah. Tak pernah ke lalui sakit seumpama tu? Kira mati dah. Sakit sangat-sangat ni kira mati dah. Tak pernah. Kira macam tercabut nyawa dah. Kira macam tercabut nyawa. Mula-mula test dengan doktor kata darah tinggi. Naik sikit, darah tinggi. Adalah ahli jemaah. Diwi akor, di minum akor tu dia tu. Minum malam tu macam mati dah. Mati dah. Akor pelik nama pokok tu. Pelik lah nama pokok tu. Nak sebut anda dah. Dah, ustaz. Doktor kata darah naik tinggi dah sikit. Ni, ustaz makan akor ni. Ni rebuh dalam air pun semua, minum air. Minum air malam tu kira macam tak ada dah lah. Tak ada dah. Duduk di alam lain dah. Aku kenapa? Dengar orang. Dah. Dah nak berobat cari kapung dah. Nak berobat cari kapung. Diwi akor kayu minum air tu macam duduk alam lain dah.
Dan kadang kita sakit itu. Hilang tak akal? Ha, tu nak tanya tu. Hilang tak akal? Ha? Tak apa tak niat atas masing-masing. Mungkin orang ni saya sakit sangat-sangat tapi tak sampai peringkat hilang akal. Jangan. Ada juga orang sakit yang lebih lagi. Ha. Macam mana tu? Sakit macam mana yang lebih sangat-sangat memang hilang akal. Orang puanglah kena jawab. Sakit beranak ustaz, hilang akal mana? Sedar-sedar anak ada depan dah. Senyap selok setengah jam. Tak tahu apa satu dah. Hilang akal. Ha, gitu. Seorang pun tak jawab ya. Seorang pun tak jawab, ya ustaz. Sakit dia ke beranak memang hilang akal. Tak kenal dah, tak tahu dunia dah. Tak tahu dah, siapa-siapa pun tak tahu dah. Sedar-sedar anak duduk depan mata dah. Ha, gitu. Ha, ada? Tak pernah jumpa lagi seorang menjumpai. Memanglah bersangatan sakit. Bertarung nyawa. Ibu yang beranak ni bertarung nyawa. Bersangatan sakit. Betul. Tapi nak tanya sekarang ni, hilang akal ke tak? Boleh tak sampai tanya ni? Ha, masing-masing. Dah hilang ustaz akal sedar. Tapi sakit. Ya, sekarang ni bersangatan sakit. Sakit yang teramat. Sakit yang tak boleh nak gamuk, tak nak cerita. Yang saya tanya, hilang akal ke tidak? Seorang pun tak jawab. Hilang akal, ustaz tak ada seorang jawab. Mana apa tu? Berakal lagi. Ke macam mana? Ke ada? Dok, orang zaman sekarang mungkinlah dia beranak tu dia makan ubat. Orang zaman dulu ni, dia beranak dengan proses asli. Pada asli. Ke zaman dulu ada juga minum-minum akar kayu ke untuk cepat beranak ke, mungkin ada. Orang sekarang kan, dia di hospital tu nak suruh beranak, dia makan macam-macam. Orang dulu dia beranak ni proses asli. Mana kalau lambat beranak kok, 2-3 hari lah tuk bidang ulang alik. Ni cerita orang lama lah. Mana apa, dia beranak secara asli. Mana sampai masa sungguh baru beranak. Sekarang ni dia masuk air supaya jadi beranak. Jadi orang dulu sakit beranak ni lebih lama daripada orang sekarang. Orang dulu. Ni ceritaan orang dulu-dulu lah. 2-3 hari tuk bidang ulang alik. Beranak sakit nak beranak. Hilang. Tuk bidang pun balik. Berhari-hari, 2 hari lah kita kata sakit beranak tu. Ketika sakit berulang kali tu, sakit panggil tuk bidang. Hilang. Tak rasa nak beranak. Sakit pula panggil tuk bidang. Beberapa kali sakit sampai daripada sakit beranak. Ada tak satu masa sakit, hilang akal? Tak ada, dah tak ada. Kekal kewajipan sembahyang. Ustaz, bersangatan sakit sekalipun. Sebab tu kata ambil ayat kitab molek. Jangan tengok ke muka saya. Oh ustaz, mentang-mentang dia tak beranak. Dulu saya kena kata gitu kau puang. Saya kata gitu. Dah, saya guna ayat tu saya sebut. Ayat tu saya sebut ni, keluar pala jongo pun. Masuk waktu zuhur, wajib kena semayang. Keluar kepala jongo ustaz, sakit masa tu. Faham tak ni, keluar kepala jongo. Kita kata kanu faham lah. Oh dalam FB tu nasib lah. Dia nak beranak kan, dia push tu, keluar kepala jongo. Macam mana sakit pada masa tu? Yang teramat. Tapi akal hilang tak? Tak hilang akal. Kekal kewajipan semayang. Dan semayang kena masuk bilik air ustaz dengan anak kepala jongo gitu. Syarat dah suruh gitu. Dah wuduk tak ambil. Hak bab wuduk tu, itu syarat sah kalau mampu dibuat. Tak mampu nak buat dah. Semayang gitulah. Sebab dah kena sakit itulah semayang. Tak ada ni. Terkeluar suara kesakitan. Tidak membatalkan semayang. Sebab apa? Itu bukan sengaja. Itu dipanggil keluar suara terkeras. Pada terkeras. Tak sengaja. Tak atas semayang. Kan semua cerita semua kan sebelum ni. Doktor cerita, dia pernah berhadapan dengan pesakit nak beranak. Dia baca bacaan dalam sembahyang. Ni pesakit ni. Kok sedang beranak ni, dia baca bacaan sembahyang. Tapi tergelam timbul lah. Tak sakit berhenti. Tak hilang sakit, dia baca bacaan sembahyang. Doktor ni beranggapan,
Mana perempuan yang sedang beranak ni, dia baca semayang, dia kira mana bacaan mudah, dia nak baca je. Dan mungkin besar tentang sakit ni, dia baca je. Tak. Dia semayang. Doktor ni dia ingat, bila sakit yang teramat, nak baca apa? Nak baca ayat lain, tak ingat dah. Bacalah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dah, waktu mudah kan? Subhana rabbiyal a'la, rabbi firli warhamni wajburni. Allah pun sakit ni, tak ada arah gamuk dah nak baca apa. Dia pergi baca semua. Dok, dia semayang. Ni doktor yang beritahu. Kekal kewajipan semayang. Bersangatan sakit tu saya sebut, keluar pala jongor sekalipun. Ini mazhab Syafi'i. Itu saya sebut dah mengelepaskan. Sebab mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, selagi anak tak keluar habis, dia tidak ada nipah lagi, maka belum gugur kewajipan sembahyang. Nipas menggugurkan kewajipan sembahyang. Tapi mazhab Maliki, darah yang keluar masa beranak tu panggil nipah dah. Maka tak sembahyang dah lah, sebab nipas menggugurkan kewajipan sembahyang. Bukan sakit beranak yang menggugurkan kewajipan sembahyang, nipas. Mazhab Hambali, darah yang keluar sebelum beranak tu, dia panggil darah nipah dah. Sebelum beranak tu sakit sangat dah. Itu dia panggil darah nipah dah. Darah nipah tu yang menggugurkan kewajipan sembahyang mazhab Hambali. Bukan beranak tu yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Ada pun mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Selagi tidak bersih rahim daripada anak, kalau darah banyak mana pun tidak dihukumkan darah nipah. Apabila tidak dihukumkan darah nipah, bersangatan sakit sekalipun, selagi akalnya sedar, kekal kewajipan sembahyang. Dia kena marah saya lah. Oh, kena marah. Ustaz sabda cerita. Sebab apa? Sebab realitinya bukan sakit beranak. Kerana kejahilan ilmu fardu ain atas diri sendiri, perempuan. Jahilnya suami tidak ajar fardu ain kepada isteri. Jahilnya mak ayah terdahulu tak ajar anak perempuan dengan ilmu fardu ain. Kalau dah tanda, dak semayang, dak. Oh tu dak gamuk tu. Oh tu dak gamuk. Tu jahil sangat. Tu jahil sangat. Tak gamuk tu. Tak ada. Ambil mana hukum? Kalau dah tanda dak semayang? Hei, bukan. Nipah, bukan. Lepas tu, kenapa dak semayang? Ada ni. Diri yang nak beranak tu, jahil fardu ain. Suami tak ajar ilmu fardu ain, ilmu suami jahil. Terdahulu sebelum suami siapa? Mak ayah tak ajar anak perempuan dia dengan ilmu fardu ain sebelum dia balik. Faham tak? Jahilnya. Kau tu kena bertaubat betul benar. Kena qada sembahyang yang ditinggalkan sebelum beranak, 1 hari ke 2 hari tak kira dah. Hak saya sebut tadi contoh tadi orang dulu. Hak payah nak beranak 2 hari, 3 hari tek bidang berulang alik. Faham tak? Tak berasa nak beranak dah, tek bidang pun balik. Yang nak beranak ni boleh masuk. Dah masa 2 hari nak beranak tu lah, boleh masuk bukan terlentang, tak kata tak boleh masuk dalam masa 2 hari hak nak beranak, tak jadi, nak beranak, tak jadi, nak beranak, tak jadi. Boleh masuk pada masa tak jadi. Boleh masuk. Faham tak? Waktu tu boleh cerita lah perkara orang muda mungkin dengar saja je. Kena orang lelaki. Waktu tu lah. Boleh masuk dalam masa 2 hari tu. Tapi tak semayang. Tak semayang. Kenapa tak semayang? Sebab nak beranak. Lepas tu kenapa boleh masuk? Sebab tak rasa nak beranak dah. Lepas tu, tak semayang 2 hari? Tak semayang. Sebab apa? Nak beranak. Ni nak kena kata uduh ni. Nak kena uduh. Orang apa? Nak kena tonyoh dahi. Kalau sekarang kena? Kalau sekarang. Kau pelik-pelik ni kata apa kalau sekarang? Dah sekarang kan? Tak semayang sebab nak beranak. Boleh masuk melalui ada, tapi boleh masuk sebab tak rasa nak beranak dah. Tapi tak semayang. Kalau sekarang, apa? Minai ketung. Gitu tau, sekarang. Apa sekarang ni? Minai ketung tau. Kalau jenis pelik-pelik, bengong-bengong tu, berat-berat tu. Minai ketung nak beranak kalau gitu. Mabuk ni. Gitulah maksud dia. Faham tak? Kalau dah tanda tak semayang, hak tu cukup dah. Kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rasa baik, rasa salihah, banyak buat amal sunat ni jahil fardu ain. Ni jahil fardu ain peko, belum cerita lagi pasal jahil fardu ain tauhid.
Jadi fardu ain tauhid go tak tahu nak kata lah. Jadi fardu ain tak tahu kata lah. Ustaz yang mengajar lah yang nak kena muhasabah sendiri. Orang yang atur kuliah di masjid lah nak kena muhasabah sendiri. Berat nanti kita masing-masing di padang mahsyar, terutama orang mengajar. Terutama orang yang atur kuliah di masjid. Mengajar bagai-bagai. Atur program di masjid macam-macam program. Tapi mana ilmu tauhid? Secara khusus pengajian sifat 20. Mana? Tak ada. Orang yang mengajar tu macam-macam duduk ceramah sampai ke atas langit duduk ceramah. Mana tapak agama usuluddin, dasar agama mana? Tauhid mana? Ajar tauhid tu. Ni mari duduk ceramah, mari duduk perdaya orang dengan kelebihan, dengan begitu begini amal, begitu begini ceramah begitu nak Allah, masyarakat kita semua nanti. Saya ni kadang-kadang pergi tempat-tempat yang tak biasa. Tekan bab pegangan. Respon pada masuk kuliah. Respon sepada kuliah, memang saya akan ambil tahu sangat-sangat. Ada respon masuk kuliah tu, nampak pandai. Kalau tanya rekah, tanya spontan, dia boleh jawab spontan, cara rekah. Nampak? Kemah pegangan, pemahaman dia. Ada orang yang nampak dia punya ni, keluar ni, bintang atas kepala dia ni. Tahu tak? Bintang. Dia tengok cerita kartun. Ni dia keluar ni, dia keluar. Itulah. Pening. Sudah je kuliah, hok ada asas ni gok, mari jumpa tu, cara dia bercakap. Terima kasih dia macam mana? Mana molek ulang balik perkara ni, mana nampak dia tu nak dan dia memang faham daripada awal lagi. Tapi ada juga yang betul-betul nak pakai comel dengan jubah serban nak. Ustaz, saya tak boleh nak turut. Ustaz ajar tak dibat tauhid. Tapi bukan ada setengah orang, dia tak boleh nak turut, dia tak boleh nak faham, dia nak marah orang ajar. Kadang-kadang dia angkat punggung, kadang-kadang muka masam. Sebab apa? Ustaz ajar aku tak faham aku. Tak faham lah. Ilmu usuluddin kamu tak ada. Duk hanggut-hanggut masjid buat apa? Tapi ada orang yang jujur betul benar. Dia jumpa Ustaz saya tak pernah nak turut tadi Ustaz tak faham saya Ustaz Dia nak tapi dia tak pernah belajar. Tapi pakai comel berjumpa penuh waktu. Kuliah sentiasa ada. Sebab apa? Yang mengajar tak beri ilmu pegangan. Pihak masjid tidak atur kuliah pegangan. Berkitab tak atur. Ni kata masyarakat kita semua ni. Siang kali jemaah. Hak ni betul-betul nak ni tapi dia tak boleh nak ikut. Hak pening lagi, tu ramai lagi lah tu. Hak pening nak marah, tu ramai lagi lah tu. Ni hak pening tapi dia nak. Tu siang. Hak pening dia jahil mufadu'in tauhid. Sebab kau tak kodah je rukun iman dia. Jahil, lepas tu nak marah, atas mung nak marah pun pelik apanya. Bahagian masing-masing kan? Bahagian masing-masing. Tuan tu berlaku mengikut kehendak Allah Ta'ala. Allah tu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Mengikut rentahan Allah Ta'ala. Tengok, para anbiya 124,000 orang. Daripada asas sampai ke sudah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni, 120,000 anbiya. Itu bahagian dia. Orang kafir, beliang-beliang ni. Kafir daripada lahir sampai mati. Kekal neraka. Itu bahagian dia. Tapi beliang-beliang. Itu bahagian dia. Allah perlakukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Orang kafir daripada lahir. Dan kita ambil kata 70 tahun kafir. Last dekat nak mati, dia beriman dengan Allah, mengucap dan beriman, mati masuk syurga dia, tak ada buat amal apa pun. Macam mana tukang sihir Fir'aun, kafir, sembah Fir'aun. Fir'aun zalim, tukang sihir dia pun zalim jugalah. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Fir'aun bunuh. Bukan setakat masuk syurga, ketua syuhada dalam syurga. Apa benda amal dia buat? Apa benda amal dia buat? Itu bahagian dia. Allah perlakukan mengikut kehendak Allah Ta'ala.
Iblis laknatullah Azazil beribadah 80,000 tahun. Dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin, tidak ada satu ruang pun di bumi ini melainkan pernah disuju oleh Azazil. 80,000 tahun beribadah Allah. Akhirnya kufur kepada Allah, akhirnya kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahagian masing-masing. Tak ada pelik tu. Mana kalau orang tak ambil ilmu tauhid, dia payah-payah sebab dia tidak jahil. Lepas tu nak marah, bahagian masing-masing. Tapi ada orangnya, dia no, tapi ustaz saya nak tunggu ustaz mana apa? Nak belah pada siang. Bukan orang baru main masjid. Bukan orang lari daripada kuliah agama di masjid. Orang yang tetap di masjid, berjumpa oleh waktu kuliah agama tetap. Itu bab pegangan. Kita mak ayuh macam mana bab pegangan. Itu lah. Itu cerita ustaz kena muhasabah. Cerita yang tu kuliah di masjid, pentadbir masjid, dia kena muhasabah. Jangan duduk buat pergereng, goh semata-mata. Ada jemaah akidah macam mana? Timbullah musim-musim macam Nisbu Sya'ban, berdoa supaya catatan kecelakaan di Ummul Kitab diubah oleh Allah Subhanahu jadi supaya jadi kebahagiaan. Hak tu hak mana tu? Ngaji molek akidah. Itu hak Lauh Mahfuz, sebab tu disebut Ummul Kitab. Ummul Kitab Lauh Mahfuz, bukan ubah azali nun. Tapi bagai-bagai pemahaman sekarang, termasuk penceramah sekalipun, dia ceramah mengubah ketentuan Allah, mengubah ketentuan Allah. Orang lain terpaksa kena tanggung. Yang ustaz tu kata hak Lauh Mahfuz bukan hak azali. Dan ustaz tu perjelas ke dak Lauh Mahfuz? Dak. Itu kesembaran dalam bab pegangan. Kalau bab pegangan, kalau kesembaran haram awal-awal. Orang ceramah tu sendiri. Kita berdoa ni akan merubah ketentuan Allah. Kita berdoa ni akan merubah ketentuan Allah. Ketentuan hak mana? Orang lain pula kena tolong tanggung. Ustaz tu kata berubah ketentuan hak Lauh Mahfuz. Dia kata ke tak? Tak. Patut orang ramai faham macam nak ramai faham. Orang ramai faham boleh ubah ketentuan Allah hak azali. Makhluk boleh ubah hak Tuhan. Jenis apa ni? Makhluk boleh ubah hak Tuhan. Ini bukan setakat makhluk ibekah. Kita berpegang ikhtiar hamba tak ibekah. Faham tak ni? Ini bukan kata ibekah. Boleh ubah hak Tuhan. Kan kita kan ikhtiar hamba tak ibekah. Doa ni ikhtiar hamba lah doa ni. Doa ni lah ikhtiar hamba. Bukan setakat ibekah. Boleh ubah hak Tuhan. Kata, main apa gini ni? Main apa gini ni? Ni banyak dalam masyarakat kita ni. Orang yang diberi tugas jaga agama rakyat ni, kena ambil kira molek. Kalau tidak, nanti di masyarakat ada benda lah. Tengok dalam komen-komen FB. Bila diperjelaskan, apa dia ketentuan azali. Baru nak tanya apa dia ketentuan azali. Hak rukun iman yang ke-6, apa dia ketentuan azali. Baru nak tanya. Apa benda? Ni nak puasa, ni nak puasa ni. Nak ada Ramadan. Ramadan tak Ramadan, ni semayang kita sekarang ni. 5 waktu ni. Tuan terima ke? Kalau akidah seumpama tu. Hebat hamba ni. Bukan boleh ubah. Bukan kata boleh bekah. Boleh ubah hak Tuhan. Bukan ni. Bukan kata puasa dah. Ni semayang kita ni. Hak pergi Mekah dulu. Bolehlah ya haji. Mak haji bolehlah nama. Tuan terima ke tak? Terima apa? Tuhan pun tak kenal. Bukan kata bekah. Boleh ubah. Naik pada hak azali. Ada. Ada benda hak tu. Lepas tu kadang kalau pergi tempat-tempat baru, tekan bak pegangan, memang hak respon-respon tu. Hak betul-betul faham. Dia cerita mana suka hatinya dia sebab hak dia dah. Cuma ulang.
Tapi bagi hok ni hok ternganga-nganga, hok tak tahu apa satu, ilmu tinggi, ilmu dalam, ustaz ngajar ilmu tinggi. Ilmu tinggi usuluddin, tapak agama, tinggi ikut mana? Dah kita dak erti tak faham. Sebab tak belajar, tak erti, tak faham lah. Cuba tengok orang belajar dah. Simple saja, semudah-mudah, faham pegang. Tak faham langsung sebab apa? Jahil sangat. Tua dah umurnya, duduk masjid lama dah. Lepas tu, dengar sama-sama. Ilmu apa? Boleh dipaham gitu. Bukan kata doa usaha hamba tu, itu usaha hamba. Bila bekah, boleh ubah. Tuhan ikut kehendak hamba. Siapa Tuhan sini sebenarnya? Lepas tu, ustaz kita dah berdoa lah. Kalau kita dah berdoa, kita dah semayang lah. Semayang tu dah sangat penuh dengan doa. Dan semayang penuh dengan doa. Kita doa ni ibadah. Memang kita doa sebab kita sebagai hamba. Dah kita doa supaya diubah ketentuan. Itu hak luh mahfuh, bukan azali. Biar faham molek. Sama dengan kita berdoa. Wakini syarra ma qadaina. Kita minta berlindung daripada kejahatan banyak kau qadakkan. Nak minta berlindung macam mana? Kalau kejahatan banyak kau qadakkan tu tak daripada azan, nak berlindung macam mana? Kita minta berlindung. Hatu pergi pada luh mahfuh. Faham tak luh mahfuh? Bukan hak azali. Dah apa beza pula ustaz? Ketentuan azali dengan catatan luh mahfuh. Kalau tanya hak tu kau kena masuk tadika semula. Sungguh. Apa beza ketentuan azali iradah ilmu Allah dengan catatan luh mahfuz? Apa beza ustaz? Allah kalau tu tak boleh nak beza, kau nak duduk mana? Tinggi tu ustaz. Tinggi apa? Itu ketentuan azali. Itu catatan luh mahfuz yang baharu. Azali dengan baharu memang dah beza dah awal. Kita ni lagi besar tanggungjawab. Lagi besarlah akan dipersoal di pada masyarakat. Tak sudah goh apa goh sekalipun. Wa imma goh fadha'in pekoh sekalipun. Wa imma goh fadha'in tasawuf sekalipun. Kalau fadha'in tauhid al-lepas, tak ada nilai. Tak ada. Ni hak goh tu bukan fadha'in tauhid, bukan fadha'in pekoh, bukan fadha'in tasawuf. Berceramah. Halwa telinga. Ramai orang suka pula jenis pesel-pesel ceramah gitu. Ini akhir zaman. Hak tu hak main masjid tu. Hak tu hak melazimi kuliah agama tu. Hak main masjid, hak melazimi kuliah agama. Hak tak peduli masjid, hak tak peduli kuliah agama. Ramadan dia puasa macam orang lain juga. Bukan hak puasa lah. Semail waktu macam orang lain juga. Pergi Mekah macam orang lain juga. Puasa macam orang lain juga. Terawih dia hak ramai di masjid Terawih dia ramai di masjid. Malam sebut Syaban, dia ramai di masjid. Mereka yang tak mari masjid, yang tidak mahdi kuliah agama, ni ramai. Hak ramai ni apa? Gerombolang ni. Ni kalau dia ikut kehendak dia di masjid, dia nak arah masjid. Dia tak ikut kehendak orang masjid. Ini kata kedudukan agama di akhir zaman tinggal pada nama. Masjid tersergam indah. Gitu je. Kita, keluarga kita. Anak cucu kita. Ada ni. Ini bicara bab pekoh. Ni bicara bab pekoh pun. Kalau pekoh orang kata orang berahi sikit. Kalau tauhid ni orang kata berat. Pekoh berahi sikit. Pekoh pun tak lepas. Jadi kita ni. Daripada awal ni kita ambil satu. Biar faham molek-molek. Apa kehendak, apa maksud ayat kita. Hak besar tanggungjawabnya suami. Kemudian mak dan ayah. Mak termasuk ibu lah pulaknya. Besar tanggungjawab kitanya. Kalau tidak, beratlah kita di padang mahsyar. Bab pegangan kena halusi molek. Kena kemah molek. Sekarang tak ada alasan dah. Tak ada pengajian di masjid tempat kita. Kita ikut rakaman-rakaman pengajian dalam FB apa semua untuk ilmu tauhid. Lepas tu masjid, masing-masing kita ke masyarakat.
Banyak sangat saya dengar, di mana-mana tempat samalah, masjid tidak menyediakan, tak ada kuliah Fardhu Ain Tauhid. Ada satu masjid tu besar sangat-sangat. Tanya, ada ustaz kitab Faridatul Faraid, dia kata. Oh bagus, cukup tu boleh tu. Sekali sebulan. Allah, sekali sebulan. Kalau kita jenis mulut lacur kok kering sekali sebulan. Agak apa? Oh, tu kok keringnya tu. Oh, tu paling kasar tu. No. Kalau jenis mulut laju lah. Sekali sebulan, kok kering sekali sebulan kata. Allah, masjid begitu besar, program begitu besar. Ada ustaz Faridah sekali sebulan. Kita dengar senyap. Allah kata, boleh kau orang jahil pegang masjid. Boleh kau jahil pegang masjid. Hak tak ada langsung, tak ada langsung. Hak tak ada langsung, tak ada langsung. Mengaji tak FB je lah. Ini hak pekoh ni pun kita ambil molek. Tauhid, pekoh, tasawuf. Bukan tauhid saja ni, pekoh, tasawuf. Cuma nak ceritanya, hebat macam mana pun pekoh, hebat macam mana tasawuf. Tauhid tak lepas, tak ada. Itu je. Tauhid kemah, comel. Pekoh, tasawuf dia tak lepas. Dia sudah selamat dari kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak selamat dari neraka Jahannam. Belajar tauhid nak selamat dari kekal neraka Allah nak lapis. Belajar fiqh tasawuf serta amal untuk selamat dari neraka Jahannam. Untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu memperbanyak amal sunat untuk darajah dalam syurga Allah yang ada 4 darajah ataupun 7 darajah. Jadi kena satu peringkat. Bukan hanya, nak fadilah, nak pahala, mari masjid bulan Ramadan. Fardhu Ain Tauhid, pekoh, tasawuf tak belajar, itu mainan. Itu adah. Itu adah tradisi tahunan. Itu bukan ibadah. Jadi bersangatan sakit macam mana pun, selama ada akalnya, melainkan gaib akalnya. Dengan kita sengaja daripada gaib akal. Barulah gugur kewajipan sembahyang. Gaib akal ni dengan ketiadaan sengaja daripadanya. Ini saya dah urang minggu lepas ni. Dengan ketiadaan sengaja. Tak? Hilang akal dengan ketiadaan sengaja, gugur kewajipan sembahyang. Tapi kalau hilang akal. Tapi bita'addin dipanggil. Dengan sengaja. Dengan derhaka pada agama. Hilang akal ni tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Jadi baca tadi itu mungkin minggu lepas pula ni. Ini minggu lepas. Selama ada akalnya. Sakit macam mana sakit pun selagi akal sedar, kekal, tiada gugur kewajipan sembahyang sekali-kali. Melainkan apabila gaib akal, hilang akal. Hilang akal ni pula ayat kita dengan ketiadaan sengaja daripadanya. Kalau sengaja tak gugur kewajipan sembahyang. Hak mana pula ketiadaan sengaja? Hak mana pula sengaja bita'addin? Ini kita. Ini kita ambil satu-satu ni. Saya minggu lepas ceritalah. Berakal syarat wajib. Keluar 3. Gila, mabuk, koma. Yelah, Islam keluar dia orang kafir. Baligh keluar dianya kanak-kanak yang belum baligh, mudah. Suci nipah, hak gugur kewajipan perempuan yang keluar dari haid, perempuan yang keluar dari nipah, itu mudah je. Berakal sebalik dia keluar 3. Bukan gila saja. Berakal keluar 3. Bukan gila saja. Gila, mabuk, koma. 3. 3 tu lah mode berakal. Jadi syarat wajib 4. Islam, baligh, berakal, suci haid dan suci nipah 4. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang 7. 7. Kafir, kanak-kanak yang belum baligh, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang nipah. Ini 7 golongan gugur kewajipan sembahyang. Jadi lawan kepada berakal 3. Gila, mabuk, koma. Itu saya disebut minggu lepas. Hilang gugur kewajipan.
Lepas tu minggu lepas tu, adalah orang buat catatan. 3 gila mabuk koma ni, ni, tak boleh laksanakan kewajipan. Bukan tak boleh, gugur kewajipan. Lepas tu ada orang tanya, balik-baliklah pula orang buat catatan FB tu. Jadi kalau 3 perkara ni, kena qada sembahyang semula ke akan datang? Kena qada semula, sembahyang akan datang. Ada komen dalam FB. Ni nak jadi ustaz dalam FB pula. Nak jawab soalan dalam FB. Dah orang gila, orang mabuk, orang koma ni, nanti kena qada sembahyang. Dia pun jawab, ya, kena qada ah. Jadi orang gila, lepas siuman kena qada sembahyang. Lepas tu kalau kau baca komen tu, komen dalam FB mana? Dalam FB Ustaz Wan. Ustaz Wan ajar gitu. Kali dalam FB dia ada. Apa kali dah amarang dalam FB ni. Janganlah. Satu hari nanti tutup komen nanti, tak boleh komen langsung nanti. Dia banyak tambahan. Saya tak sebut pun. Pak kata kena qada. Bila gugur kau cepat sembahyang, qada kok mana? Orang kafir masuk silang, kena qada sembahyang. Kanak-kanak bila balik, kena qada sembahyang. Orang haid lepas ke haid, kena qada sembahyang. Orang nipah ke nipah, kena qada sembahyang. Qada apa? Dia tak wajib. Dia sudah gugur kewajipan. Orang gila, dia siuman, tak wajib lah sebab dia sudah gugur kewajipan. Orang mabuk, dia siuman kembali, tak wajib sebab dia gugur kewajipan. Nak qada macam mana? Dia tak wajib. Saya kadang-kadang tak faham juga. Saya kata ginilah. Untuk orang tu, belok dia. Jangan pergi komen. Ustaz, kalau belok dia kata, bukan tak boleh komen. Lepas tu, tak boleh ikut pun nak FB. Pulau. Ingat ke, belok tak boleh komen saja. Belok tak boleh komen saja. Pandang belok. Bukan batu belok buat rumah tu. Tu belok orang panggil apa tu? Tu panggil apa tu? Belok tau. Bukan batu tu buat rumah tu. Belok ni sekat. Sekat dia pergi komen. Kalau belok, kalau sekat, bukan tak boleh komen dia kata. Tak boleh nak ikut FB. Siang pula tak nak ikut FB. Ingat ke tak boleh komen je. Biar dia boleh ikut FB. Nak komen, anda disekat. Yang gitu. Kenapa disekat? Sebab anda buat anda. Tak ada. Bila sekat je, tak boleh ikut FB. Bila gugur kewajipan, tak kena qada lah kemudian. Kata tak payah tambah lah dalam FB tu. Susah pula jadinya. Nak kena periksa, nak kena cek. Dia orang gila, orang mabuk, orang koma. Selepas disiuman kembali, tak kena qada lah. Sebab dia sekiranya sudah hilang akal. Tapi hilang akal yang dengan ketiadaan sengaja ni. Dia gila kerana apa? Kerana tak kira lah. Kerana dia ada penyakit keturunan ke dia gila. Ataupun dia putus cinta, akhirnya dia gila. Itu pun dipanggil tak sengaja juga. Jadi dia gila, sebab dia putus cinta, ada orang putus cinta dia gila. Ada orang gila kerana kena khianat sihir. Ada orang gila kerana khianat. Ada apa tu? Orang asal comel-comel jadi gila kerana khianat. Orang ni berat sihir ni. Dia panggil gila yang tidak sengaja. Maka gugur cepat sembahyang. Siuman kembali kemudian, tak ada qada apa-apa pun. Pandai ni. Dia koma. Dia mabuk. Dia cerita mabuk dulu. Dia mabuk. Mabuk salah makan. Bukan mabuk di ke laut. Ke laut mabuk juga. Itu mabuk mutah. Itu bukan tak berakal. Itu dia mabuk mutah. Ini mabuk hilang akal. Kita letaklah buat masalah. Masa sahur tu dia makan satu benda dengan satu benda yang lain ke macam mana tak tahulah. Dia jadi belaga, jadi belawang. Akhirnya patu sahur tu buih mulut dia, tak sedar. Sedar 7:30, 7:30 syuruk dah. Jadi sepenuh waktu subuh dia mabuk. Maka gugur kewajipan sembahyang subuh dan dia tak kena qada pun subuh tu sebab sudah gugur kewajipan. Ada ni. Kalau hak mabuk. Kalau koma ni pengsanglah. Dia rebah bilik air sebelum subuh, waktu sahur ni, dah lewat lagi masjid ni, dia pun kelang kabut, terjatuh bilik air, pengsang dia. Pukul 7:30, pukul 8 baru sedar. Jadi sepenuh waktu subuh, dia koma, pengsang lah, dia koma. Maka dia tidak berakal, gugur kewajipan sembahyang fardu subuh, tak ada qada-qadanya. Jadi kalau orang ni pengsang sekejap lah, kalau dia koma sebulan, 2 bulan. Dia tidak ada kewajipan qada sembahyang, tidak ada. Sebab dia gugur kewajipan.
Faham tak? Tapi berbeza dengan persoalan puasa. Persoalan puasa berbeza. Orang gila, orang mabuk, orang koma. Berbeza persoalan puasa. Ini persoalan semayang. Sebab puasa syarat wajib berakal juga. Semayang syarat wajib berakal. Puasa syarat wajib berakal. Sembahyang syarat wajib berakal. Keluar 3 tadilah. Gila, mabuk, koma. Adapun berakal syarat wajib puasa, keluar seorang je. Satu je. Gila je. Gila. Gila je yang menggugurkan kewajipan puasa. Adapun mabuk ataupun koma, itu bab lain. Itu tidak menggugurkan kewajipan puasa. Dia kena qada kemudian. Kalau tidak sah lah. Itu bicara bab puasa lain. Kita bicara bab semayang. Syarat wajib semayang berakal. 3 golongan lawang dia. Hak tak wajib semayang. Gila, mabuk, koma. Syarat wajib puasa salah satunya berakal juga. Yang tak wajib puasa hanya satu saja lawan dia berakal, orang yang gila. Tak masuk orang koma, tak masuk orang mabuk, tak masuk orang koma. Kalau bab puasa. Ni hukum pekoh gitulah. Jadi hak koma sebulan 2 bulan ke, disedar balik koma dia. Macam mana semayang dia tu pada masa dia koma? Tak ada kewajipan, tak ada qada. Tapi di sini melainkan apabila gaib akalnya dengan ketiadaan sengaja daripadanya hak tak sengaja. Hak sengaja macam mana? Sengaja ni hak bita'addin, hak melampau pada syarak. Contoh ginilah hak sengaja ni. Dia cocok dadah. Gila dia. Cocok dadah ni kan. Lebih duh jadi gila. Lebih duh laginya jadi mati. Gitulah kan. Orang jumpa orang dadah mati kerana terlebih dus. Ada dus. Dus lah macam di klinik tu kan. Ada dus dia. Makan ubat. Kan makan ubat ada dus. Bukan panggil dus tu. Dus juga tu. Dus pun ada dus. Ni dia lebih dus. Jadi gila. Boleh jadi mati. Jadi dia gila ni dengan kerana cocok dadah. Kerana terlampil. Ada terlampil. Pil kuda ke, pil apa pun. Bukan pil Panadol lah. Boleh juga dah. Ada orang terlampil Panadol puluh-puluh ti. Dia budak yang buat perangai. Dia terlampil Panadol berapa puluh ti tak tahulah. Hatta hospital tu. Lah, jadi macam hilang akal lah. Hak tu dia panggil apa tu? Hak tu dia panggil dengan sengaja. Hak hilang akal gini, kekal kewajipan sembahyang. Sebab hilang akal dengan sengaja. Kekal kewajipan sembahyang. Faham tak? Jadi kalau dia tu gila kerana dadah, kekal sembahyang, kita kena ajak dia sembahyang lah. Tak ajak dia sembahyang. Sebab syarat sah sembahyang adalah berakal juga, iaitu tamyiz. Boleh membezakan. Itu syarat sah sembahyang. Syarat wajib sembahyang berakal. Syarat sah sembahyang ada satu. Dinamakan berakal juga. Kenapa? Dengan makna tamyiz. Dia boleh membezakan. Tapi kalau dia gila gitu, tak boleh membezakan. Maka tak sah juga dia sembahyang. Dia kekal kewajipan sembahyang. Dia gila kerana main dadah. Tapi nak sembahyang tak boleh. Sebab tidak cukup syarat sah sembahyang. Iaitu berakal. Dengan makna akal tu tamyiz. Boleh membezakan. Orang yang gila tak boleh nak beza mana baik, mana buruk apa semua. Yang ada ni. Tak boleh sembahyang lah sebab syarat sah dia tak ada situ. Dia kata kekal kewajipan. Dia siuman kemudian. Setahun dia gila. Kerana main barang-barang terlarang ni. Setahun dia gila. Lepas dia siuman kembali. Dia kena qada habis sembahyang puasa dalam tempoh setahun tu. Tanda ni. Dan tempoh setahun tu sembahyang. Dan tempoh setahun tu kena bulan Ramadan sebulan. Dia kena qada habis sembahyang dan puasa. Lepas dia siuman. Faham? Kita cerita hak budak tadi. Dia telan Panadol puluh biji. Akhirnya dia mabuk. Hantar hospital. Sehari dia. Barulah dia pun siuman kembali sehari. Dia kena qada sepenuhnya sembahyang dalam sehari tu. Dia kena qada. Dia kata tadi dia mabuk. Mabuk tu mabuk yang tak sengaja. Hak ni mabuk sengaja ni. Hak ni mabuk yang berdosa. Dia nak bunuh diri barangkali. Adalah hadiahnya.
Dengan mak ayah dia ke, dengan kawan-kawan ke, dengan kasih ke. Kan? Kekasih kan? Ada harga-harga, dia telan Panadol puluh-puluh biji. Dia pun jadi mabuk. Sehari dia duduk hospital, tak sedar, masuk obat tu, dia pun siuman kembali. Dia kena qada sehari tu. Sebab tidak gugur kewajipan, sebab hilang akal dengan sengaja. Pada kitab kita ni, apabila gaib akalnya, bila hilang akal dengan ketiadaan sengaja. Sama dengan koma, samalah. Dia cocok dadah, dia terlampir koma sebulan. Koma. Lebih tu, gila, koma, mati. Dia koma je. Dia koma, dia tak mati. Sebulan dia koma. Dia sedar kembali, dia wajib kena qada dalam tempoh sebulan kalau dia tak semayang tu. Sebab dia koma. Koma dengan sengaja. Faham? Ni melainkan bila gaib akalnya gugur kewajipan semayang. Gaib akal, hilang akal dengan ketiadaan sengaja daripadanya. Tengok faham boleh. Bukan sengaja. Bukan berdosa. Dia berbeza dengan puasa. Saya selip puasa sikit. Puasa, kalau gila, gugur kewajipan puasa. Tapi gila yang tidak sengaja. Kalau gila dadah tadi, dia kena qada puasa. Adapun kalau dia mabuk, mabuk dia bukan mabuk sengaja. Mabuk sebelum subuh sampai ke maghrib, lepas maghrib baru dia sedar. Puasa dia tidak sah sebab dia mabuk sepanjang hari. Puasa tu wajib diqadakan kemudian. Kalau dia mabuk pada waktu sahur, salah makan obat ke dengan apa-apa, dia siuman pukul 8 pagi, 9 pagi. Subuh dia tak kena qada, puasa dia sah. Sebab dia sedar kemudian. Kalau dia mabuk sebelum subuh, salah makan ni, dia sedar tak sedar, pukul 7 suku dah. 7.20 lebih, berbuka puasa. 7 suku, 7.15 minit dia sedar. Maka sah puasa dia, sebab dia sedar. Satu masa sekejap dalam sehari. Dia sedar pukul 7 suku. Maghrib 7.22, 23 gitulah. Kita letaklah maghrib 7.20. 7 suku dia sedar daripada mabuk dia. Puasa dia sah. Puasa dia sah. Sebab di hujung hari tu disempat siuman. Puasa dia sah. Tapi 7 suku tu kena ingat. 7 suku tu dia kena semayang asar tunai. Kalau sempat dia kena qada zuhur. Subuh tak apa, subuh lepas. Sebab apa 7 suku dia kena semayang asar tunai? Sebab waktu asar lagi masa tu. Kenapa dia kena qada zuhur? Sebab waktu asar, waktu zuhur juga. Faham lah? Macam kehit di waktu asar tu lah. Gitulah juga. Faham? Tapi dia suku dia sedar ni, ialah sedar daripada mabuk dia tu. Tapi nampak sugi bila air semayang, gila bila air mana perlahan-perlahan jalan. Duduk bila air semayang, orang pun azam maghrib. Dia pun berbuka puasa sah, asar dia kena qada, zuhur dia kena qada. Tu. Faham tak? Tetapi kalau dia mabuk dengan sengaja, waktu sahur, lepas dia makan sahur, dia cocok dadah, sedus. Puasa juga budak ni. Siang hari tidak main dadah. Dia cocok dadah waktu sahur. Ada. Dia bangun sahur, dia cocok waktu sahur. Masa sahur tu dia mabuk. Mabuklah dadah. Sampai kepada 6 lebih subuh tu, mabuk tak hilang lagi. Pukul 7 barulah mabuk hilang. Kalau masuk je waktu subuh, 6.13 ke sekarang 6.12, masuk waktu subuh, mabuk dia tak hilang lagi, puasa dia batal. Hak puasa batal ni mabuk sebelum subuh sampai ke lepas maghrib. Itu mabuk yang tak sengaja. Mabuk sengaja macam cocok dadah, pukul 6.12 subuh tu dia masa lagi mabuk, puasa dia batal dah untuk hari tu. Batal. Batal ni? Dah kata mabuk sehari baru batal kan? Kena qada kemudian puasa. Itu mabuk yang tidak sengaja. Tapi kalau dia mabuk dengan sengaja, masuk tu subuh, seminit je mabuk tu masa lagi ada. Lepas tu siuman kepada dia mabuk. Puasa batal dah. Mabuk sehari baru batal. Mabuk yang tidak sengaja. Bukan mabuk yang sengaja, bukan mabuk yang berdosa, cocok dadah. Bukan. Tu kena bagi bab hukum tu pula. Sama juga dengan koma.
Direbah bila air sebelum subuh, waktu sahur. Dia sedar-sedar lepas orang azan maghrib dah. Puasa dia tidak sah, dia kena qada kembali. Tapi sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, gugur kewajipan, tak kena qada. Dia rebah bila air waktu sahur. Pengsang dia ni. 7 suku, dia sedar daripada pengsang. Puasa dia sah. Puasa dia sah. Asar, dia kena sembahyang tunai. Kalau sempat zuhur, dia wajib kena qada sembahyang tu. Mana? Pocik-mocik kita macam mana? Ya? Pocik-mocik kita ni, dengar saja je. Catat pun tidak. Minggu depan, keluar kertas soalan. Suka minggu depan. Masuk. Tutup pintu molek. Hari ni kita tak ada. Kertas satu, pensil satu. Tulis nama molek. Lepas tu, minggu sekali lagi, kita tapek di pintu tu, markah boleh berapa. Adab marilah jawapan dia. Dah kan banyak ni. Banyak simpang siur kan. Hak ni gini semayang, gini puasa, gini. Hilang akal sengaja, dengan tidak sengaja begini. Hilang akal dengan sengaja begini. Dia banyak lah. Banyak sangat ustaz dia kata. Bekas kecil dia kata ustaz. Lepoh. Limpah. Dia panggil lepoh tau. Limpah dia kata. Kenapa bawa bekas kecil kata? Bawa bekas besar sikit. Oh ustaz bekas tak besar mana dah. Dia kata dalam ni bekas. Bekas dalam kepala tak besar mana. Ustaz cerita banyak-banyak. Dia kata kita orang tua ni dia kata. Allah lah dia kata. Tak boleh banyak dia kata. Kau macam mana kan? Ibu-ibu, bapak-bapak. Dah ya. Pocik-pocik, mocik-mocik tu kan? Mana kita? Kita ayah haji, mak haji lah kalau kita. Kan ayah haji, mak haji. Lama kita ni sejam lebih ni. Banyak perkara ni. Tapi ada pula jenis. Tak apa ustaz. Apa? Ustaz ulang dia kata. Ulang. Sedap pula dia kata kita. Banyak manalah. Ingat kau tak tulis. Tak apa dia kata. Ustaz ulang dia kata. Jadi manja pula kita ni. Hilang akal dengan ketiadaan sengaja. Gugur kewajipan sembahyang. Kerana berserta sakit hilang akal ataupun kerana yang lain. Hilang akal hingga baik hilang akal. Bukan hilang akal. Faham tak? Bukan apa dia? Lemah akal ke apa? Hilang akal macam kalau orang tua sangat dia akan jadi nyanyuk. Hilang akal gila lah. Tapi kita tak katalah orang gila, orang tua tu gila, kita panggil nyanyuk. Hilang akal tu. Adapun akalnya lemah, tu kekal kewajipan ingat baik. Dia orang tua, penyakit dia banyak. Dia akal dia molek. Tapi akal dia tak kuat. Kadang-kadang nak semayang subuh, nak semayang asar. Subuh semayang dah. Zuhur semayang dah. Asar semayang dah. Dia kata. Ni apa ni? Dia akal dia mana? Akal dia jadi macam tak berapa kuat. Hak ni kadang-kadang solat dia, kita yang jaga orang yang seumpama wajib kita bimbing. Pada bimbing ikut tertib solat. Sebab orang yang seumpama ni, dia solat dalam keadaan tidak normal. Dia solat tidak normal. Dia solat dalam keadaan melentang. Tak normal. Macam mana dia nak ingat tertib sembahyang? Macam mana dia nak ingat rakaat sembahyang? Solat itu tak normal. Dia solat daripada budak berdiri. Rokok. Tidak. Turun sujud. Naik rakaat kedua. Pada ni. Rokok. Tidak. Turun sujud. Naik rakaat ketiga. Kan? Mudah kan? Tiba-tiba semayang dia tak normal dah. Semayang melentang. Jadi, ketika baca Fatihah, ketika rokok, tidak sujud ni, situasi dia lebih kurang je. Ada ni. Jadi macam mana dia nak ingat tertib semayang? Macam mana dia nak ingat rakaat semayang? Sebab apa? Dia tua, dia sakit, lepas tu semayang tak normal. Pada ni semayang tak macam biasa dulu masa sihat. Dia payuh. Hak ni bukan hilang akal. Ini bukan panggil raib akal, bukan panggil hilang akal. Hak ni akal lemah. Hak ni wajib kita bimbing. Ada orang asalnya dibimbing masa tu semai duduk. Dibimbing dengan dia jadi tok imam. Suami jadi tok imam, isteri tu belakang.
Maka isteri itu akan terjaga tertib semayang dengan, bila kau semayang, dengan ikut suami dia sebagai imam. Siapa satu perengkak, dok turut doh belakang tu. Suami duduk semayang. Tengok-tengok belakang, dia duduk main macam-macam di belakang tu. Duduk main benda tu. Suami beri salam, tak ada orang semayang duduk isteri dia. Buang duduk semayang. Di mana? Sudah dah dia kata. Terus ikut siapa? Dia dah ikut suami dia dah. Dia jadi bengong. Suami sudah semayang, baju semayang dia buang lah. Sudah dah semayang. Sebelum tu, dia bimbing secara berjemaah. Suami duduk depan, isteri letak belakang. Ini cerita betul lah ni. Isteri duduk belakang, isteri ikut dia. Memang comel. Semayang isteri comel. Semayang isteri comel. Ada ni. Sampai satu tahap tak jadi. Isteri tak ikut dah. Tak jadi dah. Sampai tahap tu, isteri, suami kena semayang suku dah lah. Masa isteri semayang, dia kena bimbing. Tak ada jemaah dah lah. Dulu suami bimbing isteri solat dengan berjemaah. Masih lagi boleh ikut. Kemudian tak boleh ikut, tak boleh dah lah. Tak ada jemaah dah lah. Kerana berjemaah boleh juga. Suami dia ikmam, isteri jadi makmum, kena ada anak pula jaga makmum tu. Takut makmum tu lari ke lain. Jangan makmum ni. Jangan makmum ni yang main ni. Jadi suami dia ikmam, isteri semayang boleh, tapi kena ada anak. Anak yang bibi jaga. Jangan semayang seumpama ni, jangan ada makanan tepi. Kalau ada makanan tepi, habis makanan dimakan dalam semayang. Apa ni dia? Ingatan. Akal dia lemah. Bukan akal dia hilang. Akal dia lemah. Tapi dia lemah. Akhirnya hilang. Kita panggil apa? Nyanyuk. Nyanyuk tu, dia kamir belaka. Hak masuk ke atas dia kamir, hak keluar ke bawah dia kamir. Dia panggil apa? Bukan panggil kamir. Ni panggil apa? Kamir. Apa? Dia panggil apa bahasa buku? Ni panggil apa? Kamir tu Terengganu. Tukar nama orang kamir kau. Ni apa dia? Gaul. Gaul. Hak dia nak makan pun dia gaul, hak keluar ke bawah pun dia gaul juga. Tu nyanyuk. Pada ni. Keluar tahi tu lah. Tengok dia keluar ke bawah, benda ustaz tahi keluar di kamir juga, di gaul juga. Tu hilang akal. Nyanyuk. Kita panggil nyanyuk lah, tak panggil gila, tapi hilang akal lah tu. Bahawa tu bawalah gugur kewajipan puasa, gugur kewajipan semayang. Tak ada lah. Bahawa dia sudah tidak berakal. Tapi sebelum nyanyuk, dia lemah. Lemah akal, kekal kewajipan sembahyang. Maka yang menjaga, wajib kena bimbing. Atau hak kita sambung balik hak minggu lepas. Dan tiada diuzurkan baginya pada mentakhir akan dalam hadir daripada sembahyang, daripada waktunya, dan jika banyak pekerjaannya sekalipun. Wallah.